beberapa jam sebelum kiamat, satu hadis sahih Nabi bagi tahu akan keluar angin daripada Yaman. Angin ini keluar melata dan dihembus ke seluruh muka bumi. Apabila angin ini menyapa satu orang yang ada iman, maka orang itu mati. Sebab apa? Sebab angin ini mematikan kesemua mereka yang ada saki-baki iman, walaupun sebesar zarrah dalam diri mereka. Tuan faham tak ni? Berapa jam sebelum kiamat, sebelum malaikat Israfil tiup sangkakala, sebelum dia tiup sangkakala, beberapa jam, saya tak sebut hari sebab dia sekejap je. Berapa jam sebelum kiamat, angin ini keluar, dia pergi ke seluruh bumi. Apabila kena pada seorang Islam, walaupun iman yang ada hanyalah sebesar zarrah, sebesar zarrah je iman ada, dia tetap mati. Islam tapi tak pernah menghina Islam, Islam tapi tak pernah syirikkan Allah, Islam tapi dia tak pernah pertikaikan agama yang ada pada dia. Ya, dia tak solat, ya dia tak puasa, ya dia buat dosa besar, tapi dia tak pernah untuk berbangga depan orang ramai dia buat dosa besar. Dia tahu dia salah, dia tahu dia banyak dosa, tapi dia simpan dan dia sembunyi dosa yang dia buat. Dia tahu dia ada Allah, walaupun dia buat banyak dosa besar yang lain, tetapi dia tak pernah mempermainkan Allah dan Rasulnya. Yang ini berbaki iman. Tuan tahu macam mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bila angin tu keluar, dia pergi ke seluruh muka bumi ni, dia kena pada satu orang, dalam diri orang-orang tu hanya ada sezarah iman sahaja, sikit je. Solat tak pernah, puasa tak pernah, apa semua tak pernah, tapi mati dia sebab berbaki iman. Sehingga dia ni bila sebut Allah, dia kata, ya kami beriman dengan Allah sebab kami pernah mendengar nenek moyang kami menyebut Allah, dan kami pun tak tahu siapa Allah. Ayat dia waktu tu. Dan dia mati apabila datang angin itu, kerana dia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tapi syarat paling utama tuan-tuan, dia tak syirik dan dia tak mempermain-mainkan Allah dan Rasulullah. Baru kekal iman yang ada dalam hati dia, dalam diri dia. Satu hari tabi'in, orang-orang tabi'in lah, Nabi wafat dah. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar dah wafat, tinggal sahabat pula berdakwah, mengajar Islam kepada kumpulan yang seterusnya, iaitu tabi'in. Mereka yang hidup dengan sahabat dan tak pernah melihat Rasulullah. Ada satu orang pemimpin Islam tetapi sangat zalim, namanya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dia bunuh ramai alim ulama, termasuk salah seorang ulama kanan di kalangan tabi'in. Bukan ulama biasa-biasa, ulama kanan tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Dia bunuh, dan ramai lagi yang lain. Dia juga pernah panggil Hajjaj ni, Islam lah ni, dilantik, bukan dia naik ni, cara dilantik secara ni lah, dilantik secara demokrasi ni lah, bukannya dia naik bunuh orang lain, tak, dilantik. Hajjaj ibn Yusuf, dia pernah panggil seorang sahabat untuk dibunuh. Sahabat tu Anas ibn Malik. Terkenal lah Anas ibn Malik, bukan calang-calang sahabat. Dia panggil nak bunuh. Tapi bila masuk
masuk dalam istana dia. Semua orang pembesar dalam istana, menteri-menteri nampak dia menggeletar ketakutan, muka dia pucat, dan dia suruh Anas balik. Orang tanya dia, kenapa kan selalu bunuh? Dia kata, aku nampak dua makhluk yang besar di belakang sahabat Anas ibn Malik itu, sahabat Nabi tu lah. Kau Sayyidina Anas balik. Orang jumpa Sayyidina Anas ibn Malik pada zaman kezaliman Hajjaj ibn Yusuf ni. Kemudian orang mengadu, sebab sahabat-sahabat lain dah wafat. Sayyidina Anas ni Nabi wafat umur dia baru 18. Tapi alim lah, ulama' di kalangan sahabat, umur 18 dan ulama'. Tak semua sahabat ulama', tetapi semua sahabat salih. Beza. Wara', salih dan ilmu lain, dua benda yang berbeza. Adakah semua sahabat alim? Tidak. Bukan semua sahabat alim, sebahagian kecil je alim. Yang bertaraf ulama' antaranya Sayyidina Anas ibn Malik ni bertaraf ulama' sahabat. Waktu Nabi wafat umur dia 18. Maka dia antara yang dan umur dia panjang. Dia wafat lebih kurang umur dia 100. Jadi waktu Hajjaj ini memerintah, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hidup. Orang datang kepada Sayyidina Anas, wahai Sayyidina Anas, Hajjaj ni dah jahat, terlampau jahat, zalim. Kenakan cukai tu, kenakan cukai ni, bunuh orang, sekat orang ni, daerah mana yang tak sokong dia pulaukan. Hajjaj. Orang mengadu, maka Sayyidina Anas sebut isbiru, kataan yang paling mahal untuk bakal ahli syurga. Tuan-tuan tengok, Sayyidina Anas ajak apa-apa, dia kata isbiru, bersabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, sesungguhnya tak akan datang satu zaman, illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, kecualilah yang selepas itu lebih teruk daripada yang sebelum tu. Tidak datang satu kurun di dalam umur umat Nabi Muhammad kecualilah kurun itu lebih jahat dan lebih buruk daripada kurun yang sebelumnya. Maksudnya tuan-tuan, lagi dekat dengan kiamat, lagi jahat manusia, lagi jahat manusia, lagi tipis iman mereka, lagi jauh mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan kiamat. Ini hadis. La ya'ti 'alaikum zamanun, takkan datang kepada kamu satu zaman, illa allazi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang selepas tu dia jadi, kamu akan tengok manusia yang datang dekat dengan kiamat lagi jahat dan lebih jahat. Di Malaysia ni subhanallah, kita tak salahkan siapa-siapa, tapi semua kena muhasabah. Tengok jenayah di Malaysia kan. Kita tengok jenayah di Malaysia. Saya sebut 3 aja. Solat, zina, bunuh di Malaysia. 3 aja. Lagi 18, lagi 20 saya sebut. Tiga ni tak payah cakap lagi. Judi, arak, riba, tak payah cakap lagi. 3 ni je. Orang kita dah 5 bintang di Malaysia ni. 3 jenayah ni 5 bintang. Solat 80% tak solat di Malaysia ni. Siapa cikgu sekolah menengah boleh tanya murid dia. Saya cikgu, saya berhenti lah, guru kementerian juga kan, 8 tahun. Kemudian sekarang saya buka sekolah sendiri, mahal. Solat, tuan-tuan, kalau 80% tak solat, harapan apa yang tuan-tuan nantikan untuk generasi akan datang ni? Baru solat, baru bahas solat. Zina, statistik Jabatan Pendaftaran Negara, Google pun boleh. Fakta ni ada, bukannya tepi jalan. 10 minit seorang anak luar nikah. Tak hebat ke?
Bukan 10 minit seorang berzina, tuan. 10 minit seorang anak luar nikah dilahir dan didaftarkan. Belum yang dalam tong sampah, belum yang depan masjid, belum yang dalam sungai, belum yang dalam hutan, belum yang bawah jambatan. Tak masuk. Berapa bintang tu? 10 minit seorang. Ni kita dah setengah jam, sudah 3 orang dilahirkan dan didaftarkan. Tak termasuk yang tidak didaftarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan angka ini meningkat. 2017 saya ingat lagi, 17 minit seorang. Sebab saya berceramah dalam TV, dalam radio, saya ambil fakta, saya tak ambil tepi-tepi jalan. Saya tengok, saya buka laman web, saya tengok jabatan ni, sini saya tengok, baru saya cakap. Subhanallah. Bunuh di Malaysia, bunuh macam mana bunuh? Tuan-tuan tak tengok statistik di Malaysia bunuh? Tu belum lagi mencuri kereta yang tertinggi di Asia, ataupun saya tak ingat di Asia atau di dunia. Curi kereta di Asia nombor 1 Malaysia. Tak payah curi, tak payah bahayalah ni, tengok bunuh. Saya nak ajak bangsa saya yang seagama dengan saya ni melihat kedudukan kita dan apa persiapan, sejauh mana kita perlu serius untuk jaga iman kita dan ahli keluarga kita. Biasa-biasa ke serius? Getir. Sebab tu bunuh, tuan-tuan boleh tengok bunuh. Berapa hari lepas bapa tiri bunuh anak dia. Hak tiri lah, bukan anak hak isteri. Umur berapa anak tu? 18, 22, umur 5 tahun. Dia pijak. Gamak tuan, pijak. Bila dia pijak tu, budak tu tengok senyum kah? Sakit dan menangis dan tak boleh bernafas. Pijak sampai mati. Bulan lepas, pasangan suami isteri ambil satu budak perempuan, kanak-kanak wanita, umur 3 tahun, bunuh baling dalam hutan di Langkawi, yang gunung tuan-tuan naik kabel car tu. Subhanallah. Bunuh di Malaysia. Berapa bulan yang lepas, babysitter, budak kecil, bayi, dia bunuh bola MTS. Illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum, kata Sayyidina Anas. Isbiru, sabar wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan dan maksiat yang kalian tengok ini tidak akan kurang dan akan bertambah selama mana bertambah umur umat ini. Dia bukan kita kata nanti kurang lah tu. Kata Sayyidina Anas, hatta talqaw rabbakum, sehinggalah kalian bertemu dan menghadap Allah, Tuhan kalian. Sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas kata, fakta ini, Sayyidina Anas sebut, fakta ini aku dengar sendiri daripada mulut Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas sebut kataan tu, sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta.